أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama di muka surat 213 insya-Allah. Terima kasih yang memberi feedback suara dan juga gambar. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan limpahkan dengan kurniaannya kepada kita pada pagi ini dengan pembukaan yang terbaik, iaitu daripada Al-Quran Al-Karim. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di ayat yang ke-34 sehingga ayat yang ke-42 daripada surah Yunus. Surah Yunus. Jadi insya-Allah, untuk pemakluman, peringatan, sekali lagi seperti biasa, insya-Allah kita ingatkan bahawa surah Yunus ni adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Dan turunnya insya-Allah, terima kasih kerana dah ada mushaf semua insya-Allah. Muka surat 213 insya-Allah. Jadi kita ni surah Yunus ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah yang mana ia menceritakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sedang dibersihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kekotoran-kekotoran, kesyirikan yang ada pada manusia di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, iaitu orang-orang Quraisy. Dan kita akan dapat tengok bahawa kesyirikan ini dia akan berulang-ulang. Dia tidak akan hilang. Kerana apa? Kerana dia dibawa oleh syaitan, dibawa oleh iblis. Dan iblis ni, sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-A'raf dulu, dia telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia akan berusaha untuk menyesatkan manusia. Jadi kalau manusia lupa, manusia boleh lupa dalam masa setahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun, dia boleh lupa bahawa iblis di sana ada, yang kita tak nampak dia, tapi dia nampak kita. Dan mereka ni akan berusaha untuk menyesatkan manusia, untuk menjadikan manusia ni akan bersama-sama masuk neraka bersama dengan iblis. Waliyazbillah. Jadi insya-Allah kita apabila kita baca Quran ni, yang pertama sekali kita akan diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa di sana ada iblis, di sana ada syaitan, di sana ada pengganggu-pengganggu kita yang kita tak nampak. Dia masuk ke dalam urat darah kita kan, bukan sekadar dia ni berada di luar daripada kita, bukan ada di dalam semak ke, dalam bukit ke, dalam gua ke, tapi dia masuk ke dalam urat-urat darah kita kan, dan dia cuba mengganggu kita kan. Tetapi insya-Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tahu, Allah Taala lebih kuat daripada syaitan dan juga iblis ni. Jadi insya-Allah, kerana itulah maka apabila kita baca Quran, kita moga-moga kita harapkan Allah Taala akan bantu kita kan. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi insya-Allah apa yang dibuat oleh Nabi apabila ayat-ayat ini turun, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada Nabi, menceritakan kepada kita semua kan apa yang telah berlaku, apa yang sepatutnya Nabi buat dan apa yang patutnya kita buat. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama lagi kan untuk melihat apakah perkara-perkara yang sepatutnya kita kikis, kita buang yang ada di dalam diri manusia. Kesyirikan-kesyirikan yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama insya-Allah hari ini kita baca ayat yang ke-34 surah Yunus, surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Fa anna tu'fakun. Sadaqallahul azim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, iaitu dia memberitahu kepada Nabi kul. Jadi kita tengokkan banyak sangat kul-kul kita kan. Ayat yang ke-34 pun kul, ayat yang ke-35 pun kul. Kita tengokkan ada kul di sini, kemudian ada kul di sini. Kul maknanya ialah kul. Jadi bukannya kul huwallah, bukan kul a'udzu bin nas, bukan kul a'udzu bil falaq, bukan kul ya sahaja, bukan kul ya ayyuhal kafirun sahaja kan. Tapi sangat banyak kul dalam Quran ni, iaitu memberitahu kepada Nabi, kepada orang yang beriman, supaya katakan begini, jawab begini, beritahu begini kepada orang-orang yang tak mau beriman ni. Jadi
Kalau mereka kata macam ni, maka ini jawapan dia. Kamu beritahu kepada mereka begini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita dalam ayat 34 pada kali ini, iaitu Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Adakah daripada syuraka kamu ini yang mengadakan, mencipta al-khalqa, makhluk ciptaan ni, apa yang ada depan kita ni, thumma yu'iduh, dan kemudian akan dapat mengembalikan semula? Kalau dah binasa, boleh kembalikan semula? Jadi jawapan dia of course lah, tak boleh. Jadi soalan di sini dipanggil sebagai istifham takriri ataupun istifham ingkari. Istifham ingkari maknanya nak mengatakan tak ada sebenarnya kan. Nak mengatakan, nak beritahu. Soalan bukan soalan Allah Ta'ala nak tanya, tapi soalan Allah Ta'ala nak beritahu ataupun nak tolak. Nak tolak apa? Sebenarnya tak ada pun. Ada ke sembahan-sembahan kamu ni? Tak kira lah kamu sembah apa. Kamu sembah patung ke, kamu sembah benda hidup ke, kamu sembah apa-apa saja yang kamu sembah atas dunia ni, ada ke dia boleh mengadakan benda-benda ni semua? Tak ada. Siapa yang ada? Orang-orang komunis ni, orang-orang etis ni, orang-orang ilhad ni dipanggilkan, ataupun orang-orang free thinker ni mengatakan bahawa semua benda ni terjadi macam mana? Terjadi sendiri. Habis tu siapa yang menciptakan itu? Tak ada yang menciptakan, dia terjadi sendiri. Macam mana satu benda yang logik tak boleh jadi sendiri? Habis tu letak satu benda kat situ, dia boleh bertukar sendiri. Jadi kan, kursi tu kita letak kayu situ, katakanlah kayu ni, tak tahulah dia kan siapa penciptakan kayu ni, kita letak kayu situ atas meja tu kan, atas dalam bilik tu kan, dia boleh tiba-tiba dia berubah sendiri. Lama-lama kan, perubahan masa, perubahan angin, perubahan apa, tiba-tiba kayu tu bersambung-sambung terus jadi kerusi. Ataupun huruf kita campak situ kan, ada sejuta katakan A, B, C, D, E, F, katalah campak situ, tiba-tiba dia boleh kata tersusun sendiri. Dia tiupan angin ke, ribut ke, apa kan, banjir ke, tiba-tiba dia jadi tersusun sebagai satu perkataan yang boleh dibaca. Satu perkataan pun susah kita nak kata, nak jadi sendiri. Kita letak 1 juta huruf kan, yang pertama-tama, adakah yang boleh tersusun dengan cantik ni? Jadi sebab itulah Allah SWT kata sini, ada ke hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa? Ada ke benda-benda ni yang kamu sembah-sembah ni, dia boleh yabda'ul khalqa, kemudian dia boleh ulang balik? Ulang balik maknanya dah hancur, lepas tu ulang balik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, Qul Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Hanya Allah Ta'ala saja yang boleh menciptakan benda-benda ni dan kemudian mengulang balik. Maknanya benda-benda ni hancur, selepas daripada ni kemudian Allah Ta'ala ulang balik menjadi benda tu wujud semula. Manusia, Allah Ta'ala tak ada, kemudian ada, kemudian dia jadi. Maknanya terima kasih kan, handphone yang canggih kan, ada lagi yang begitu tu canggih kan. Jadi fa'anna tufakun. Jadi jawapan ni sekarang ni ialah dah tanya soalan. Jadi soalan dia apa? Fa'anna tufakun. Macam mana kamu ni boleh lari daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalaulah Allah Taala yang menciptakan? Tu ayat 34. Ayat 35, Qul hal, Allah Taala suruh beritahu lagi. Katakan sikit, beritahu sikit pada mereka ni. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqqi? Ada tak sembahan-sembahan kamu ni yang boleh memberi petunjuk kepada kamu kepada kebenaran? Boleh tunjukkan kepada kebenaran, boleh tunjukkan ini yang baik, ini. Ada turunkan apa-apa? Turunkan kitab ke, beri tahu kitab ke? Ada berhala ke, tak kira lah berhala ke tak berhala ke, yang boleh turunkan, memberitahu kepada kamu, memberi petunjuk kepada kamu? Tak ada. Akhirnya otak manusia yang terpaksa berfikir. Jadi otak manusia juga akhirnya menjadi Tuhan mereka sebenarnya lah, kalau ikutnya kan. Jadi Allah SWT kata sini, tidak ada hal min syurakaikum man yahdi, siapa yang boleh dapat memberi petunjuk, menunjukkan ilal haqqi, kepada benda yang benar. Qulillah, Allah Ta'ala kata, tak katakan Allah sahaja yang boleh buat macam tu. Allah yahdi lil haqqi, Allah Ta'ala sahaja yang boleh menunjukkan kepada kebenaran. Afaman, jadi soalan dia, afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba amman la yahdi illa an yuhda. Ada ke amman yahdi ilal haqqi, adakah, tidak patutkah yang menunjukkan kepada satu kebenaran? Kita tengok Allah SWT turunkan Quran kepada Nabi Muhammad kan, yang menunjukkan dalam tu ni yang kita sedang baca ni kan, menunjukkan kepada kebenaran, ini betul, ini salah, ini yang sepatutnya buat, ini tak sepatutnya buat, macam ni. Tuhan yang telah memberi petunjuk macam tu, ahaqqu an yuttaba, yang sepatutnya diikuti, amman la yahdi, ataupun siapa yang tak dapat memberi petunjuk apa-apa, yang tak menurunkan apa-apa, tak memberikan apa-apa. Nak berikan kitab, nak mencipta tak boleh, nak memberikan kitab apa lagi boleh ke? Kalau dah menciptakan apa-apa tak boleh. Ini pula nak ceritakan satu benda yang sangat-sangat complicated ni. Sebagaimana manusia kan,
dengan perasaan manusia ni, dengan hati manusia, dengan biologi, fisiologi, semua yang ada pada manusia ni. Allah Ta'ala tahu semua. Itu yang betul, ini yang salah. Allah Ta'ala dah cerita semua. Yang Tuhan yang macam tu, Allah kata, yang hanya boleh beri petunjuk macam tu, bukankah itu yang patutnya disembah, patutnya diikuti, patutnya diakui sebagai Allah, diakui sebagai Tuhan? Ataupun amman la yahdi illa an yuhda, ataupun yang mana tak dapat menunjuk apa-apa kecuali dia sepatutnya dia yang ditunjukkan. Yang ditunjukkan, tengok kan, makna patung-patung kesembahan ke, dia yang diberi tunjuk. Tengokkan otak manusia sembah otak manusia. Sekarang lah kita katakan zaman moden ni, manusia yang tak nak sembah apa-apa, dia kata disembah, tapi sebenarnya disembah juga, disembah otak dia, pemikiran dia. Jadi pemikiran dia ni berdasarkan kepada apa? Dia sendiri pun berdasarkan kepada petunjuk orang lain. Dia kena belajar, dia kena apa kan. Maknanya dia bukan sendiri, bukan boleh cuba campakkan dia tengah-tengah tu, daripada kecil, daripada baby, tunggu, dia tak belajar apa-apa, dia boleh tahu tak apa-apa, dia tak boleh tahu apa-apa. Jadi dia pun sendiri memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita ni boleh sembah kepada satu benda yang dia sendiri perlukan kepada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Fama lakum kaifa tahkumun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, fama lakum kaifa tahkumun, macam manalah kamu ni, macam mana kamu berhukum ni? Maknanya macam mana kamu buat keputusan ni, macam mana kamu buat penentuan ni, penentuan apa ni kan? Ini adalah merupakan, dalam tafsir kata hazal hukmu fasidun, ini adalah cara penentuan yang sangat tak betul. Hukum ni maksudnya adalah penentuan, menentukan, mengatakan ini okey, ini tak okey. Jadi Allah Ta'ala kata, fama lakum kaifa tahkumun, apalah kamu ni, macam manalah kamu menghukum ni, macam mana kamu buat keputusan ni. Itu ikutnya soalan ni. Seterusnya insya-Allah kita tengok ayat yang ke-36. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, wa man yattabi' aksaruhum illa zanna wa ma yattabi' aksaruhum, kebanyakan daripada mereka ni, Allah Ta'ala beritahu ni kepada Nabi kita dan kepada kita semua, orang-orang yang beriman, orang yang baca Quran ni sepatutnya faham ni kan, wa ma yattabi' aksaruhum, kebanyakan daripada mereka ni sebenarnya tidaklah mengikuti illa zanna, melainkan zon saja, sangkaan saja, agak-agak saja. Kita kata teori lah kan, ataupun agak-agak lah kan, benda yang tak pasti. Kalau pasti, tapi masalah tak ada pasti. Kalau pasti kita panggil ilmu, kalau yang agak-agak, yang tak pasti yang kita panggil zon. Jadi illa zanna, Allah Ta'ala kata semua benda tu yang mereka ikut tu, semua tu adalah zon. Kemudian inna zanna la yughni minal haqqi syai'a, Allah Ta'ala buat satu, mengajar kita satu perkara, satu nilai yang Allah Ta'ala ajar kita, iaitu apa? Inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Zon ini dia tak boleh memberi apa-apa, tak boleh nak lawan dengan ilmu. Ilmu tu maknanya ketentuan yang pasti, ataupun al-haqqu kan, minal haqq. Innallaha, Allah Ta'ala sebut situ, innallaha alimun bima yaf'alun, Allah Ta'ala tahu. Jadi alim maknanya ilmu. Jadi sekarang ni kita ada apa? Kita ada ilmu, kita ada zon. Semua manusia-manusia ni yang buat ibadat, buat apa-apa kan, semua tu kebanyakannya zon. Dia menganggap kata, oh di sini, dia menganggap benda macam ni, dia menganggap ni, semua tu zon, sangkaan. Kadang-kadang sejarah pun zon juga kan, dia kata ginilah, tak kira, dia kata Buddha, dia kata tak kira apa-apa kan. Yang mengada-ngadakan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mengikut selain, semua tu adalah zon, sangkaan-sangkaan yang tidak pasti. Jadi Allah Ta'ala kata, inna zanna, zon ni dia tidak boleh la yughni minal haqqi syai'a, dia tak boleh lawan kebenaran, satu benda yang betul. Satu benda yang betul dengan satu benda yang agak tak boleh lawan. Jadi kalau orang kata boleh lawan, boleh kalahkan ni, jadi satu benda yang sangat-sangat tak logik ya. Jadi Allah Ta'ala kata innallaha alimun bima yaf'alun, dan Allah Ta'ala itu alimun bima yaf'alun. Seterusnya kita tengok Allah SWT kata lagi, wa ma kana hadzal Qur'an an yuftara. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala cerita pula tentang Al-Quran. Sebab orang-orang kafir ni, orang-orang musyrik ni, mereka mengatakan bahawa Quran ni yuftara. Yuftara maknanya dia ada-adakan, Muhammad yang ada-adakan. Jadi itu antara tuduhan mereka. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala nak jawab ni. Allah Ta'ala kata wa ma kana hadzal Quran an yuftara. Quran ini bukannya diada-adakan oleh Muhammad. Maknanya Muhammad dia mengada-adakan. Benda tu bukan daripada Allah pun. Muhammad yang pandai-pandai mengatakan. Itu katakan min dunillah, selain daripada Allah. Maknanya bukan
Dia kata bukannya Muhammad yang mengada-ngada datang daripada, sebab tuduhan mereka katakan Nabi Muhammad ni bawa Quran ni, cerita ni ambil tu cerita lama-lama tu, asatirul awwalin, dia kata tu cerita-cerita yang dia dengar daripada orang-orang Farsi mengajar dia, ataupun ada yang kata daripada syaitan mengajarkan dia, ada macam-macam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata tak, bukannya yuftara min dunillah, yang dia ada-adakan bukan lain daripada Allah. Maknanya dia tu adalah merupakan satu benda yang pasti datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi dia adalah merupakan tasdiq. Tasdiq maknanya membenarkan apa yang datang sebelum daripada ni, iaitu apa? Alkitab. Kalau kita nak, adalah kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada suhuf Nabi Ibrahim dan juga lain-lain lagi. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni tidak lain. Apa yang peliknya? Dia hanya memberitahu kepada, dia sama juga sebagaimana kitab-kitab sebelum daripada ni, iaitu turunnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sebelum ni orang Yahudi pun ada kitab, orang Kristian pun ada kitab mereka kan, kitab walaupun mereka telah selewengkan lah, tapi maknanya mereka percaya bahawa mereka ni ada kitab. Dan Nabi Ibrahim pun ada kitabnya, iaitu ada suhufnya, bukan kitab, kita panggil suhuf kan, suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi ertinya sini bahawa benda ni biasa saja. Jadi Nabi Muhammad ni bila dia bawa datang, apa yang peliknya? Kalaulah Nabi Musa tak pelik, kalau Nabi Isa tak pelik, kalau dia boleh ada kitab, kenapa Nabi Muhammad boleh datang kitab ni kamu tak percaya? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata tak lain melainkan dia adalah nak membenarkan, nak menceritakan, tengok kan ada link kan, dia beritahu kepada Taurat kan. Muhammad kalau taknya manalah tahu, kalau datanglah Quran ni datang daripada diri dia sendiri, dia yang mereka, manalah dia tahu? Dia membaca mana? Dia tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Jadi maknanya itu adalah di atas hikmah-hikmah lah Allah Ta'ala jadikan macam tu. Jadi Allah SWT kata dia adalah merupakan walakin, Quran ini bukan diadakan, tetapi Quran ini adalah merupakan tasdiq, membenarkan allazi baina yadayhi wa tafsil al-kitab, dan dia menjelaskan lagi hukum-hukum. Tafsil al-kitab mana? Menjelaskan, yubayyin al-kitab la raiba fihi, yang tidak ada syak padanya, bahawa min rabbil alamin, dia adalah merupakan datangnya daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata am yaqulun am yaqulun naftarah, ataupun Allah Taala kata mereka mengatakan, yaquluna, orang-orang musyrik ni, orang-orang Mekah ni, orang menolak agama ni, menolak Islam lah, sehingga kepada hari ini mereka mengatakan iftarah, ni Muhammad cipta ni macam tulisan, dia ingat novel dia ingat ni apa ni, ini Harry Potter, kemudian ada penulisnya. Jadi ni Quran ditulis oleh Muhammad. Itulah anggapan dia, bukan datang daripada Allah kan. Jadi mereka mengatakan, perkara ni masih lagi sampai sekarang kan, kita tengok kan, mereka mengatakan, jadi am yaqulu iftarah, mereka ni mengatakan bahawa Muhammad mengada-ngadakannya. Kemudian kul, okey, Allah Ta'ala kata, kalaulah kamu dakwa bahawa Quran tu adalah merupakan ciptaan Muhammad, okey, baik, kamu ni orang pandai, kamu ni bukan orang sebarangan, kamu orang Quraisy lah, orang pandai bahasa Arab. Kita ni tak pandai lah bahasa Arab kan, kita pada hari ni kan, tapi maknanya Allah Ta'ala cabar orang yang hidup di zaman Nabi. Sebelum daripada ni, mereka ni sombong sangat, setiap tahun mereka ni akan ada pertandingan sayembara, puisinya, tak kira lah apa-apa kan, mereka pun buat lah. Yang menang daripada ramai seluruh negeri Arab tu, seluruh tanah Arab tu, mereka akan bertanding, kemudian gantungkan di Kaabah yang menang. Jadi dipanggil sebagai mu'allaqat. Mu'allaqat ni satu benda yang digantung. Kenapa digantung? Jadi mereka tulis yang cantik, tulisan tu kemudian mereka akan gantung di Kaabah tu. Sedap, bacaan dia sedap, suara dia sedap, dia fasahah, balarahnya cantik. Jadi mereka ni pandai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba mereka ni mengatakan bahawa Muhammad ni mengada-ngada. Muhammad ni bukan penyair. Tak pernah pun dia menyair, bersyair sebelum daripada. Tak pernah pun dia berpuisi, tak pernah pun dia keluarkan ayat-ayat yang sangat-sangat indah macam ni, cantik macam ni kan. Tiba-tiba sekarang ni dibawa. Jadi kamu kata dia ni mengada-ngadakan, daripada dia mengadakan. Makna dia kata Tuhan lah nak kirim dan sebagainya. Okey, kalau kamu tuduh macam tu, okey, tak apa. Allah Ta'ala kata fa'tu bi suratin mislih. Kamu bawa lah satu surah seperti mana yang Muhammad bawa ni. Tak kira lah panjang ke pendek ke. Cari yang paling pendek sekali. Inna a'tayna ke, wal asri ke, pendek. Cari. Jadi Allah Ta'ala kata fa'tu bi surah. Bawa satu surah mislihi, yang sama seperti Quran ni. Wad'au man istata'tum min dunillah. Kamu panggil siapa-siapa yang kamu nak selain daripada Allah. Man istata'tum, orang yang kamu mampu. Tak kira panggil lah daripada mana, daripada puncak mana, daripada Yaman ke, daripada mana, cari semua.
kalau kamu mampu sangat. Tapi jangan minta pada Allah, sudahlah. In kuntum sadiqin, kalau kamu kata apa yang kamu cakap ni betul. Kemudian bal kazzabu, Allah Taala kata bahkan mereka ni penipu. Mereka ni menipu je, bima lam yuhitu bi'ilmihi, dengan satu benda yang bima lam yuhitu bi'ilmihi, satu benda yang mereka ni tak tahu. Apa dia? Iaitu Quran. Mereka tak tahu tentang Quran tu. Jadi tapi mereka ni kerja dia lah mengatakan tipu. Mereka tak tahu pun apa. Jadi bima lam yuhitu bihi itu maknanya Quran, kata ulama tafsir. Jadi mereka menipu, mengatakan bahawa Quran itu tipu, sedangkan mereka tak tahu pun sebenarnya. Walamma ya'tihim ta'wiluh, dan tapi belum datang lagi akibatu ma fihi minal wa'id, apa yang dijanjikan Allah Taala tak datang lagi. Sebab itulah mereka sedap sangat mengatakan tipu. Kalaulah datang nanti barulah mereka tahu. Jadi Allah Taala kata walamma ya'tihim, belum datang lagi apa yang dijanjikan oleh Al-Quran tu. Kalau datang nanti mereka tahulah. Kazalika kazzabal ladzina min qablihim. Jadi Allah Taala kata sama perangai dia. Kazzabal ladzina min qablihim, orang-orang yang sebelum daripada mereka pun sama juga perangai dia, iaitu mendustakan apa yang dibawa oleh rasul-rasul terdahulu sebelum daripada ini. Kemudian Allah Taala kata fanzur kaifa kana akibatuz zalimin, sepatutnya mereka ni tengoklah, fanzur, tengok apakah yang telah berlaku kepada orang-orang yang sebelum daripada ini. Akibatuz zalimin, orang-orang zalim. Allah Taala menamakan orang-orang begitu adalah orang-orang zalim. Siapa? Iaitu kaum Ad ke, kaum Samud ke. Cuba tengoklah, sepatutnya mereka lalu. Setiap tahun mereka pergi ke berniaga, ke Syam. Mereka lalu kawasan tu. Mereka pergi ke Sabak, mereka tengok apa yang berlaku bagi orang Sabak kan. Dan begitulah seterusnya. Sepatutnya mereka tengok sampai hari ni, kita boleh tengok kan tu piramid Firaun tu. Piramid Firaun di Mesir kan, di Giza. Boleh tengok kan kehebatan mereka dan sebagainya. Tapi mana pergi Firaun tu? Mati dalam laut. Sekarang dijumpa tu, diangkat, diletakkan tu dalam piramid, dalam museum negeri Mesir tu. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tu suruh kita tengok semua tu kan, ambil pengajaran. Itulah orang tak kata. Itulah kata orang degil. Orang degil mengatakan Rasul ni nak lawan Rasul, tengok Rasul-Rasul tu selamat. Tapi mereka ni apa terjadi? Jadi fanzur kaifa kana akibatuz zalimin. Macam itulah pengakhiran. Tapi sekarang belum datang lagi. Allah Taala kata yang kita sebut tadi kan, walamma ya'tihim ta'wiluh, belum datang lagi. Balasan akibat belum datang lagi, akan datanglah nanti. Seterusnya wa minhum, jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala kata wa minhum man yu'min, ada di kalangan mereka akan beriman, tetapi wa minhum man la yu'min bih, tapi ada yang tak beriman. Jadi manusia itu terkelompok pada dua. Orang Quraisy itu berkelompok pada dua. Ada orang tak beriman, ada orang beriman. Orang yang tak beriman, akhirnya Allah Taala balas mereka, Allah Taala matikan mereka. Mereka ni terbunuh di Badar. Dan yang baki lagi tu, sedikit demi sedikit ada yang mati, ada yang melawan lagi, tetap lagi nak lawan Nabi di Uhud, tetap nak lawan lagi. Tapi akhirnya dalam pembukaan kota Mekah, akhirnya yang tinggal hanyalah orang-orang yang beriman saja. Kebanyakan daripada mereka beriman. Dan kemudian Allah Ta'ala kata wa minhum man la yu'min wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Allah Ta'ala tahu siapa orang-orang mufsid. Jadi ertinya di sini secara tidak langsung kita boleh faham, iaitu orang-orang yang tidak beriman itu adalah orang-orang yang mufsid. Mereka itulah perosak. Kenapa dikatakan perosak? Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia atas dunia ini adalah sepatutnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya adalah tunduk kepada Tuhan yang menciptakan langit, menciptakan bumi dan sebagainya kan. Tiba-tiba ada manusia ini yang cuba merosakkan orang lain, merosakkan akidah mereka, merosakkan pemikiran, merosakkan dengan cara-cara yang menyebabkan manusia itu lari daripada agama, yang menyebabkan mereka ni tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada Tuhan, tak percaya kepada akhir, dan juga melanggar perintah Allah SWT. Jadi orang yang macam tu, Allah Ta'ala labelkan mereka ni sebagai perosak, mufsid, perosak kan. Jadi bukanlah perosak ni lah merosakkan, itu pun perosak juga kan. Perosak apa ni, kita kata merosakkan muka buminya, merosakkan ekologinya, merosakkan, itu perosak juga. Tapi perosak yang lebih dahsyat lagi ialah orang-orang yang merosakkan akidah manusia, merosakkan apa yang ada dalam diri manusia. Sepatutnya percaya macam ni, tapi tiba-tiba buat macam ni. Sepatutnya kita ni ialah menarik manusia kepada agama, menarik manusia kepada Islam, percaya kepada agama, mematuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak dia menghala kepada satu benda yang lain. Tak kira lah dalam macam-macam bentuk sekarang ni kan, kita tengok keliling kita lagi banyak kan. Lagi tamadun manusia makin meningkat, lagi banyaklah media sosialnya, macam TV-nya dan sebagainya. Kita telekomunikasinya kita boleh tengok kan. Dulu kita tak boleh tengok sangat, kita boleh tengok apa depan mata kita. Sekarang ni kita boleh tengok macam-macam benda. Jadi kerusakan-kerusakan tu makin melata. Jadi sepatutnya kita
manfaatkan, kita balik yang sepatutnya kita gunakan benda-benda yang ada di keliling kita ni untuk manfaat sebagaimanalah insya-Allah kan yang kita harapkan apa yang kita dapat buat pada hari ini. Jadi Allah SWT sebut selepas daripada itu kan. Jadi Allah Taala kata mereka itu adalah orang-orang mufsid, orang-orang yang merosakkan. Wa in kazzabuka faqul li amali. Allah Taala kata wa in kazzabuka, jadi kalaulah mereka ni mendustai kamu wahai Muhammad, katakan kepada mereka faqul li amali walakum amalukum. Tak apalah, aku kerja aku, kau kerja kau. Sepatutnya lah macam tu kan doa. Tapi apa yang berlakunya bukan ni kerja aku, tu kerja kau, kau buat kerja kau, aku buat kerja aku. Tapi yang berlaku sekarang bukan macam tu. Yang berlakunya dia orang menyibuk pula, dia ganggu pula orang-orang yang nak mengajak manusia ni kepada iman. Tapi kalau dia mengajak kepada perkara-perkara yang merosakkan, tak apa. Dia merosakkan, dia buat iklan, dia buat cerita lah, benda-benda yang menarik manusia ni lari daripada agama. Okey pula. Dapat lesennya, dapat apalah semua kan. Dapat suka, orang semua tak kisah. Oh, itu hak asasi manusia. Tapi bila kita nak mengajak kepada apa yang benar, kita nak mengajak juga. Kita bukan kacau orang, bukan kita paksa orang. Tapi kita mengajak kepada benda yang betul. Kita nak cerita benda yang betul. Pun jadi mereka pun katalah macam-macam sekali kalau kita ni inilah, kita ni sesat, kita ni pengganas lah. Macam-macam sekali. Itulah yang tuduhan-tuduhan yang dikenakan. Jadi Allah SWT kata sepatutnya kau buat kerja kau, aku buat kerja aku. Li amali walakum amalukum. Kita dah beritahu macam tu kan, dah isytiharkan. Antum bari'um mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Aku buat kerja aku, kau buat kerja aku, kau. Aku tak kacau kau, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Sepatutnya macam tu kan. Sepatutnya buat kerja masing-masing. Aku nak mengajak, aku bukan paksa. Kau pun nak mengajak, kau bukan paksa kan. Jadi sebagaimana kau tak paksa orang, aku pun tak nak paksa orang. Aku hanya cerita. Tapi kenapa aku bila aku nak cerita, aku tak boleh cerita. Kau nak cerita, kau boleh cerita. Kenapa kau boleh ajak? Kenapa kau boleh iklan? Kenapa aku tak boleh nak iklan? Jadi maknanya benda-benda itulah yang sepatutnya lah. Kalau nak seri, nak adil, kau buat kerja kau, aku buat kerja aku. Jangan kau kacau aku. Tapi kenapa kau kacau aku? Kenapa kau kacau Muhammad di zaman Nabi dulu? Muhammad tak kacau kau. Muhammad hanya mengatakan satu benda. Macam tu kan. Wa minhum. Jadi Allah Ta'ala kata akhirnya wa minhum man yastami'una ilaik. Ada di kalangan mereka itu yang akan mendengar. Kamu jangan bimbanglah Muhammad, teruskan kerja. Kenapa? Akan ada orang yang mendengar. Wa minhum, di kalangan mereka itu man yastami'una ilaik. Orang yang akan mendengar. Kamu baca Quran, kamu cerita benda kan. Ada orang akan dengar. Jangan bimbang. Jadi maksudnya apa ni? Teruskanlah kerja. Jangan berhenti. Jangan berhenti Jadi Allah SWT kata afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Allah Ta'ala kata afa anta, adakah kamu akan memperdengarkan orang-orang yang tuli? As-summa ni orang tuli, kita cerita pun dia tak dengar. Jadi kalaulah orang tu tuli, Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka tu tuli, kamu tak boleh memperdengarkan mereka. Dah mereka tuli kan, kalau cakap pun bukan dengar. Jadi Allah Ta'ala sini nak bagi hiburan kepada Nabi. Maknanya jangan risaulah, jangan sedihlah. Mereka tu dah tak dengar. Maksud sini tuli tu bukan tuli-tuli betul. Tapi maksud tuli tu ialah dah dengar pun, dah cerita pun, mereka ni macam tak dengar. Macamlah sama macam tak dengar juga. Jadi Allah Ta'ala kata, mereka tu tuli lah tu. Tuli kan. Jadi bukanlah nak suruh kita ni beritahu kepada mereka ni, kamu ni tuli. Tapi nak katanya ialah bahawa mereka tu macam tuli. Walaupun mereka tu tak tuli sebenarnya. Benda lain mereka boleh dengar. Muzik boleh dengar, K-pop boleh dengar, ini boleh tengok semua. Tapi bila kita cerita tentang agama, bila cerita tentang Islam, bila cerita tentang apa yang datang daripada Allah, cerita pasal daripada Quran, mereka tak nak dengar kan. Jadi adakah kamu boleh memperdengarkan orang-orang yang tuli? Tak boleh. Makna jawapannya tak boleh kan? Walau kanu la ya'qilun, dan mereka juga la ya'qilun, tak boleh berfikir. Jadi setakat itulah saja insya-Allah. Kita akan jumpa lagi insya-Allah dalam sesi akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.